Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okey, hari ini kita akan bincang soalan untuk latihan semasa cuti sekolah nanti 10 hingga 18 September 2021. Tajuknya ialah masa dan waktu. Okey, anda perlu menyiapkan kerja 3 muka surat ini salin dalam buku tulis. Tapi kalau ada yang di rumahnya ada printer, bolehlah awak print. Kalau tak ada, tak apa, awak salin sahaja soalan, tak perlu salin nota, hanya salin soalan sahaja dalam buku tulis matematik. Okey, baik, yang pertama, tukarkan setiap berikut kepada sistem 24 jam. Yang ni kalau awak buat soalan macam ini, awak akan dapat TP 1. Jadi untuk tips dia, untuk soalan AM ni, tengok yang sini. Okey, tip ni jika jadual dari 12.1 AM hingga 12.59 PM, tulis 2 digit untuk unit jam, kekalkan digit minit, tulis jam sebelum angka dan buang AM atau PM. Jom kita cuba buat soalan ni. 6.10 AM. Ingat dia nak sistem 24 jam. Jadi macam mana kalau nak sistem 24 jam? Dia mesti depan dia tulis jam. Okey. Depannya tulis jam. Kemudian ada 4 digit ya. Ni ada 3 digit. Sifar 16 ada 3 digit. Jadi nak tambah kita akan letak sifar di depan. Kita akan letak sifar depan. Jadi sifar 61 sifar. Okey. AM dengan titik 2 tindih ni kita hilangkan, tak ada. Okey, seterusnya nombor 2. Ni pun ada 3 digit. 1 2 3. Jadi depannya kita tambah sifar. Dan jangan lupa depan mesti tulis jam. Jam sifar 927. Okey, seterusnya yang ni pula 11.52 AM, masih AM. Kalau AM kita kekalkan nombornya Jadi depannya kita tulis jam 1152. Okey, macam tu. Kita sambung nombor 4, 8.15 PM. Kita akan tengok tips yang di sini. Okey, jika waktu 1 PM hingga 11.59 PM, kena tambah 12 jam kepada digit jam. Kekalkan digit minit, tulis jam sebelum angka dan buang AM atau PM. Okey, jadi di sini baik, 8.15 PM. Jadi caranya macam mana? Kita tambah 12 pada nilai jam. 8.15. Okey, nak senang kita buat garisan ikut contoh tu jam, ni rumah minit. Kemudian tambah 12. Okey, tambah 12. 5 tambah sifar 5, 1 tambah sifar 1, 8 tambah 2 10, naik atas jadi 20. Jadi jawapannya apa? 20, 15. Kita tak boleh biar macam ni. Kita kena buat dengan tepat. Jadi tulis jam 20, 15, salin balik macam tu. Okey, jam 20, 15. Okey, seterusnya 3.45 PM. Sama juga macam tadi. Kita kena buat dululah, siap-siap dia punya jadual. Jam, ni rumah, minit, masukkan. Ni 3 rumah jam, 45 rumah minit. 3 jam 45 minit. 3.45. Kemudian tambah dengan 12 jam. 12 jam kat mana? Macam ni caranya. Okey, kemudian kita tambahkan 5 tambah sifar 5, 4 tambah sifar 4, 3 tambah 2 5, 1 tambah tak ada 1. Jadi kalau salin balik akan jadi jam 15.45. Okey, seterusnya nombor 6. Sama juga kita buat siap-siap jadualnya. 10.38. 10.38 rumah jam ni kita akan tambah 12 jam. Tambahkan 8.322. Jadi bila ditukar 10.38 PM bersamaan dengan dalam sistem 24 jamnya jam 22.38. Tak ada titik langsung tak ada titik untuk sistem 24 jam. Okey, seterusnya. Baik, yang ini tukarkan pula kepada setiap yang berikut kepada sistem 12 jam. Sistem 12 jam. Tadi 24 jam masih lagi TP 1. Macam mana cara nak buat ni? Okey, tengok tips dia. Okey, tengok tips tu. Ada 2 tips.
Jika waktu dari jam 00.00 hingga jam 11.59, tulis titik pemisah. Tulis titik pemisah antara digit jam dengan minit. Kemudian jangan lupa tulis AM. Jika waktu dari jam 12.01 hingga 12.59, tulis titik pemisah antara digit jam dengan minit sama macam atas, tapi dia tukar tulis PM. Okey, kalau dia antara 12.01 minit hingga 12.59 kena tulis PM. Tapi titik pemisah ni wajib buat. Okey, tips yang kedua, kalaulah jika waktu di antara jam 13 hingga jam 23.59, tolak 12 jam daripada digit jam, kemudian mesti tulis PM. Okey, contoh-contohnya ada di sini. Okey, contohnya pisahkan dengan titik pemisah. Okey, dengan titik pemisahnya. Dengan titik pemisah kat sini kan, 04.20 ni, jam 04.20 ni 24 jam. Bila tukar jadikan titik pemisah kena ada titik di tengahnya, tapi kita tak buat 04, dia cukup 3 digit je cukup kalau untuk sistem 12 jam. Kemudian pilih AM atau PM. Okey, jom kita buat ni, jam 08.11 minit. Macam ni cara nak buatnya. Okey, dia sama macam contoh di atas ni. Jadi kalau 8.11 dia masih lagi AM. Jadi caranya dia terus je 8 titik 2 bertindih ni, maksudnya titik pemisah 11. Jangan lupa AM atau PM. Jawapannya bila sebelum 12, bila sebelum ni 12 ni kita akan tulis AM. Jadi AM. Tu jawapan dia. Tu saja, tak perlu buat jalan kerja. Okey, seterusnya jam 11.50. Okey. Salin saja 11. Jam ni jangan tulis ni tak ada kena-mena. 11 titik pemisah 50 A titik M. 11.50 AM. Oh, jangan lupa titik belakang lagi. Dia ada 2. Okey, seterusnya jam 12.45. Okey, sama juga 12 titik pemisah 45. Okey, 12.45 AM ke PM? 12.45 sudah jadi PM. Dah jadi PM. Kat mana contohnya? Di sini. 12.01 minit hingga 12.59 dah tulis jadi PM. Okey, seterusnya yang ni jam 14.38. Yang ini kena guna tips yang bawah. Kena guna tips yang di sini. Jadi kena tolak macam tu. Jadi jam 14.38 kena tolak dengan 12 jam. Jadi ikut contoh macam ni. Okey. Jam, minit, salin balik. 14 jam 38 minit tolak 12 jam. Tolakkan di sini. 8 tolak 08, 3 tolak 03, 4 tolak 22. Jadi pukul berapa jadinya? Bila tukar kita tak boleh biar macam ni sebab kita kena tunjukkan. Jadi jawapannya 2.38 ni dia akan jadi 2.38 apa? AM ke PM? PM. Kenapa PM? Sebab dah lebih 12. Tengok dia punya soalan ni. Dah lebih pada 12. Jadi PM. Okey, seterusnya jam 18.01. Sama juga. J untuk jam, M untuk minit. Masukkan nombornya 18 jam 1 minit. Tolak dengan 12 jam. Tolakkan. 1 tolak 0, 1. 0 tolak 0, 0. 8 tolak 2, 6. 1 tolak 1, 0. Jadi kita ambil 6 1 minit. Jadi macam mana nak tulis jamnya? 6 1 minit apa? PM. Sebab apa PM? Sebab dah lebih 12. 18 1 minit ni 6 1 minit. Maksudnya ni yang petang. 6 1 minit petang. Okey, seterusnya jam 22.20. Jadi macam mana nak tukarnya? Sama juga. Kita buat jadual. 22 0 tolak 12. 0 2 tolak 2 0 2 tolak 1 1. Jadi pukul berapa ni? Kita tulis 10 20 PM. 10.20 PM. Okey. Seterusnya. Ni kita belajar tentang tempoh masa. Okey. Tengok contohnya. Tempoh masa ialah tolak. Mula-mula senang cakap antara 7.40 hingga 1 suku ni nak tolak kan. 1 suku ni kena tukar dulu sistem 24 jam.
nak tukarkan dulu sistem 24 jam. Jadi satu suku bersamaan dengan 13.15. Okey. Baru boleh tolak dengan 7.40 dan dapatlah tempoh masanya. Okey, dapatlah tempoh masanya. Okey, jom kita cuba buat yang soalan nombor 1. 12.20 tengah hari hingga pukul 4.25 petang. Jadi 4.25 ni 4.25 petang ni kena tukar dalam bentuk sistem 24 jam dulu. Okey, 4.25 bila tukar akan jadi dia tambah 12 tambah 12. 12 tambah 4 16. Jadi 16.25. Okey. Bila dah buat macam gini barulah boleh tolak dengan 12.20 tengah hari. Okey, kita buat bentuk lazimnya. Jam, minit. 4.25 tadi dah tak guna 4.25 kita guna 16.25. Jadi kita akan buat sini 16.25 tolak 12.20. Kita tolakkan. 5 tolak sifar 5, 2 tolak 2 sifar, 6 tolak 2 4. Jadi tempoh masanya berapa? Yang ini kita jangan cakap pukul ni. Kita tak boleh pukul 4 5 minit, jam 4 5 minit, salah. Dia kena macam ni. Tempoh masa ialah 5 jam 35 minit. Jadi kita akan tulis tempoh masa untuk soalan nombor 1 ni ialah jawapan dia 4 jam 5 minit. Ni jawapan akhir dia. Okey, tu macam tu. Okey, seterusnya nombor 2. 6.35 hingga 9.05 minit PM. Okey, kalau tengok macam ni oleh kerana dua-duanya PM, dan lepas tu dia lebih besar, 9 lebih besar daripada 6. Yang ini tak perlu kita tambah 12. Kita terus saja tolak. Sebab dia sama malamnya. Jadi 9.05 minit tolak 6.35. Ni kita tolak macam biasa saja. Tapi nak tolak ni kena hati-hati untuk rumah minit tu utamanya. Okey, tengok betul-betul. Ni sifar 5 sifar 5. Okey, boleh ke 5 tolak 35? 5 kecil daripada 35, tak boleh kan? Jadi caranya ialah kita kena, okey, cikgu tukar pen lain biar nampak sikit. Warna biru lah. Warna biru ni. Okey. 5 ni kena pinjam dengan 9. 9 ni tinggal 8. Dia akan bagi, selama ni kalau kita belajar tambah kita bagi 10 kan. Okey, tapi kali ni untuk jam dengan minit kita akan bagi 60. Kenapa? Sebab 1 jam sama dengan 60 minit. Dia akan bagi ke rumah minit ni ialah 60. Jadi 60 campur 5 dah jadi 65. Okey. Yang ini bila dah campur dia akan jadi 65. 60 dengan 5 ni akan jadi 65. Ni cikgu alihkan ke sini. Ni untuk mula-mula ni biarlah kita fahamkan sikit 65. Tolak 35. Ni cikgu alihkan ke sini 65 tolak 35. Tolak macam biasa. 5 tolak 5 sifar, 6 tolak 3 3. Okey, untuk minit dengan jam ni dia tak boleh tukarkan ke sebelah dia kena nilai dia letak di rumah minit juga. Jadi jawapannya 30 di sini. 8 tolak 6 2. Jadi jawapannya tempoh masanya ialah 2 jam 30 minit. Cara dia macam tu. Okey, kita akan pergi soalan nombor 3. Pukul 12.45 pagi hingga pukul 2.55 petang. Yang ini dah lebih daripada 12 jam. Kalau tengok 12.45 pagi, kemudian dia suruh cari tempoh masanya sehingga esoknya, sehingga 2.55 petang. Jadi dah lebih 12 jam. Jadi kalau kita buat ni, kita buat garis masa. Kalau cikgu buat garis masa lah. Cikgu ambil 12 jam ni. Yang pertama ialah antara 12.45 pagi hinggalah besoknya tu 12.45 besoknya maksudnya 12 jam. Lepas tu baru 12.45 petang hari ni ke 2.55 petang. Ini kalau cikgu buat garis masa. Jadi okey, awak tengok betul-betul. Ni pagi ni. Ni 12.45 pagi. Dah satu hari lebih ni tahu sebenarnya. Okey. Jadi besoknya tu 2.55 petang. Okey, 2.55 petang ni kena tambah 12. Okey, 2.55 petang ni cikgu tukar kepada tulisan lain biar nampak sikit.
Okey, 2.55 petang ni mesti tambah dengan 12. Okey, tambah dengan 12 sebab kita nak buat sisa 24 jam. Jadi nampak sikit 14.55. Kena tolak dengan yang nilai ni. Okey, lepas tu jangan lupa masih ada 12 jam ni. 12 jam ni jangan lupa kena tambah. Okey, ni agak rumit sikit tapi hati-hatilah kena buat betul-betul. Okey. Buat bentuk lazim, jam, minit, tolakkan yang hujung ni 2.55 bila dah tukar jadi 14.55. Tolak dengan yang mana? Tolak yang 12.45 tengah hari ni. Okey, 12.45. Tolakkan. 5 tolak 5 sifar, 5 tolak 4 1, 4 tolak 2 2. Ni tengah hari hingga ke petang ni baru 2 jam 10 minit. Jangan lupa kita ada tempoh sebelum tu iaitu 12 jam. Jadi tambahkan lagi. Kita tambahkan lagi jadi 12. Kalau nak tambah ke bawah boleh tapi cikgu punya ni dah bawah sangat ni. Tambah dengan 12 jam. Okey, ataupun cikgu buat kat sini lah. Jam, minit. Yang tadi 2.10 ni cikgu bawa sini. Kemudian jangan lupa tambah 12 jam yang ni. Tambah 12. Jadi jawapannya tempoh masa antara 12.45 pagi hingga pukul 2.55 petang ialah tempoh masanya ialah 14 jam 10 minit. Itu cara dia panjang dia panjang. Tengok tu betul. Yang ni cikgu padamlah supaya tak keliru. Okey, jawapan yang tu cikgu bawa ke sebelah. Okey, 2 jam 10 minit ni cikgu bawa ke sebelah sini. Okey, baik, soalan nombor 4. Yang ini macam biasa cikgu rasa sebab kita boleh tolak terus 10.30, 10.30 hingga jam 17.45. Yang ni kita terus boleh buat bentuk lazim, masukkan nilai dia 17.45 tolak 10.30, tolak macam biasa. Kenapa tak perlu tukar? Sebab 17 ni dah lebih daripada 12. Jadi kita terus tolak. 5 tolak sifar 5, 4 tolak 3 1, 7 tolak sifar 7, 1 tolak 1 sifar. Okey, tak adalah. Jadi tempoh masa ingat kita tak boleh tulis 7.15 minit. Kita akan tulis 7 jam. Tempoh dia ialah 7 jam 15 minit. Ini jawapan untuk tempoh masa nombor 4. Okey, seterusnya nombor 5. Okey, soalan tempoh masa nombor 5 ni, yang ini agak lain sedikit. Awak tengok, ini dah 22.10. Ini sifar 4 sifar. Sifar 4 sifar ni sebenarnya jam berapa? Jam berapa sebenarnya? Okey, sebenarnya kalau tengok sifar ialah dah 24 jam tu tak? 24. Okey. Jadi nak tolak dengan ini 22.1 sifar ni, jadi kita tambahkanlah 24 tambah dengan sifar 4 sifar ni akan jadi 28 sifar. Bila kita tolak macam bila kita dah tambah barulah nombor dia besar kan, nombor dia akan besar daripada 22. Jadi kita akan buat dalam bentuk lazim. Okey, cikgu ubah warna merah. Jam, minit. Okey, sifar 4 sifar ni dah jadi berapa? Dah jadi 28. Macam mana boleh dapat 28? Bila cikgu tambahkan kepada 24. 24 tambah 4. Jadi 28 sifar tolak 22 1 sifar. Kita tolakkan. Okey, ni macam mana cara nak tolak tadi? Cikgu ajar. Okey, sifar dia tak boleh tolak satu-satu tau. Dia terus dua je, dua nilai ni sifar. Jadi yang sifar tolak 10 tak boleh pinjam dengan. Okey, ni cikgu ubah lagi ni biar nampak sikit. Terus pinjam dengan 28 jam. Jangan ambil 8. Tunggu 28 tinggal 27. Dia bagi 60. Tadi cikgu dah cakap tadi 1 jam yang ni. 1 jam sama dengan 60 minit. 1 jam sama dengan 60 minit. Jadi dia bagi 60 di sebelah. 60 tolak 10 ialah 50 minit. Okey, 27 tolak 22, 7 tolak 2, 5. Jadi
Tempoh masa dia 2 tolak 2 sifar lah. Jadi tempoh masanya ialah 5 jam 50 minit. Ini jawapannya. Okey, ini soalan anggaran masa. Mulyati membuat 10 biji kek dalam masa 5 jam. Okey, ni cikgu cuba bayangkanlah, keknya ada 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dia buat 10 biji kek ni hanya dalam masa 5 jam sahaja. Dalam masa 10 biji kek ni dalam masa 5 jam. Jadi, berapa anggarannya kalau dia buat 2 biji kek saja? Maksudnya 2 biji kek ni sahaja yang dia buat dalam tempoh berapa lama? Okey, kita cuba bayangkan. Kalau 10 5 jam, kalau 2 kek, kalau cikgu buat 2 kek macam ni, 1 2 kita cikgu buat dalam bentuk bulatan. Kat sini kita boleh nampak. Okey, untuk 5 jam, ini mungkin dia buat 1 jam. Jam kedua ni 1 jam, ni jam kedua, ni jam ketiga, ni jam keempat, ni jam kelima. Jadi anggarannya macam mana? Kalau 2 biji kek, dah tentulah hanya 1 jam. Jadi kita nak buat untuk anggaran, jawapannya kita mesti ada perkataan lebih kurang. Lebih kurang, jawapannya ialah 1 jam. Kena ada perkataan ni, lebih kurang 1 jam. Tu jawapannya. Okey, seterusnya nombor 2. Masa yang diambil oleh sebuah motosikal untuk bergerak sejauh 50 km ialah 45 minit. Anggarkan masa untuk motosikal bergerak sejauh 170 km. Okey, yang ni kita kena buat masa ni. Okey, apa dipanggil? Okey, cikgu nak buat macam tu. Okey, contoh untuk sebab dia nak anggarkan masa kan, anggarkan masa. Okey, untuk yang pertama, untuk 50 km pertama 45 minit. Okey, ni antara 0 km antara 0 km hingga 50. Lepas tu 50 ke 100. Kita buat macam tu lah. Kita anggarkan. Mesti ni 45 minit juga. Kemudian lepas 100, sini ialah 150 km. Kemudian tambah lagi jadi 200. Ni cikgu ambil senggat ni setiap satu ialah berapa? 50. Okey, kalau tengok macam ni berapa anggarannya? Awak tengok betul-betul. Okey, ni kalau sampai 200, tapi soalan dia nak sampai 170. 170 tu kita bayangkan dia berada di tengah-tengah lah, sebab dia pun anggaran kan. 150, 60, 70 tengah-tengah macam ni. Okay. Jadi tak sampailah 45 minit yang kat sini tak sampai 45 minit. Jadi caranya macam mana? Okey, yang 45 dengan 3 ni kita boleh darabkan ataupun tambah. 45 darab 3 ni kita boleh darab atau tambah. 5 kali 3 15, 4 kali 3 12, 13, 135. 135 ni berapa dah masanya? Okey, ingat 1 jam sama dengan 60 minit. Kalau 2 jam dah jadi 120 minit. Ni dah 135. Jadi kita boleh buat macam mana? Okey. Jadi pada cikgu kita boleh buat anggaran. Anggarannya ialah lebih kurang 2 jam. 2 jam berapa agak-agak ni? Sebabnya kat sini ada lagi jaraknya ada lagi jaraknya. Okey, ni mungkinlah kita ambil kalau 2 jam 30 minit, 2 jam setengah pun boleh. Kita akan anggar lebih kurang 2 jam 30 minit. Kita ambil anggar macam tu sebab ni anggaran Okey, 1 jam 60 minit, 2 jam 120 minit. Bila kita darabkan 45 darab 3 ialah 135. Jadi beza dia 135 tolak 120 ni ialah 15 minit. 15 minit kita anggaplah antara 150 hingga 200 ni, tengah-tengah ni akan dekat 170 ni, kita anggaplah kita lalu 15 minit. Jadi 15 tambah 15 ialah 30 minit. Jadi jawapannya 2 jam 30 minit. Anggaran lah lebih kurang anggarannya 2 jam 30 minit. Okey, tu je.
Baik, soalan nombor 3. Di sebuah kilang, 600 helai tudung dapat disiapkan dalam masa 1 jam. 600 helai tudung dapat disiapkan dalam 1 jam. 600 helai dapat siap 1 jam. Anggarkan masa untuk menyiapkan 100 helai tudung. Jadi, kalau 100 helai, berapa? Okey, cara ni mudah juga. Iaitu awak tukarkan 1 jam ni kepada 60 minit. 1 jam ni terus tukar kepada jadikan 60 minit. Okey, 1 jam sama dengan 60 minit. Jadi, kalau 600, 60 minit. Kalau 100, kalau kita buat anggaran saja. Jadi, terus kita nampak kan? 660. Kalau 500, 50. 400, 40. Jadi, kalau 100, 10. Jawapannya 10 minit. Kita tulis lebih kurang. Ini tak payah buat jalan kerja banyak sangat. Terus saja. Lebih kurang 10 minit. Tapi ingat kena tukar dalam minit dahulu. Macam ni. Okey, seterusnya. Ni yang paling akhir lah. Okey, ini yang paling akhir. Okey, kita tengok dia punya ni. Cikgu nak awak tengok formulanya. 1 hari sama dengan 24 jam. Ni bacalah dan hafal. Okey. Baik, soalan yang kat sini, 1 abad sama dengan 100 tahun. Tengok kat sini, 1 abad 100 tahun. Jadi, kita pun break 1 abad sama dengan 100 tahun. 1 abad sama dengan 100 tahun. 1 tahun, kat mana 1 tahun? 1 tahun dia tulis kat sini 52 minggu. Ataupun 1 tahun sama dengan 12 bulan. Ataupun 1 tahun sama dengan 365 hari. Jadi, kita ambil kat sini soalannya ialah 1 tahun sama dengan 12 bulan. 1 alaf, ada tak kat sini alaf? Sini tak ada 1 alaf Alaf kat sini ialah 1000 tahun. 1 alaf sama dengan 1000 tahun. Okey, 1000 tahun. Okey, 1 dekad. 1 dekad ada tak kat sini? 1 dekad sama dengan 10 tahun. 1 dekad sama dengan 10 tahun. Okey. Tu je lah yang kita belajar ni. Semoga cuti sekolah anda dipenuhi dengan aktiviti yang berfaedah. Tolong siapkan kerja cikgu ya. Okey, itu saja daripada cikgu. Terima kasih semua. Bye bye.